Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni kita nak belajar subtopik yang baru, iaitu graf fungsi. Graf fungsi, kejap ya, cikgu nak tengok mesej kejap. Okey, so dah ada kawan kamu pun dah masuk kat situ, ada seorang lagi. Sekejap, cikgu tengok. Okey, so jadi kita teruskan. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okey, so jadi ni set indusi ya. Okey, set indusi. Sebelum kita masuk, kita kena masuk set indusi. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni, okey, kamu nampak dia dalam bentuk graf kan? Okey, ni bentuk graf. Okey. So jadi benda ni biasanya kita nampak dekat hospital lah. Okey, so jadi kita dekat sini. Selepas kita membuat pemeriksaan jantung di hospital, okay, ada kawan-kawan masuk. Okay, Pak Fitra ya. Okay, terima kasih Pak Fitra kerana masuk kelas cikgu. Okay, so jadi doktor akan menerangkan keadaan jantung kita berdasarkan keputusan elektrokardiogram. So inilah doktor akan tunjukkan daya jantung kita. Sekejap ya, tak keluar pula. Okey, so jadi doktor akan tunjuk graf ni dekat pesakit. Okey, bukan pesakit lah, dekat pelanggan dia lah. So jadi graf elektrokardio mempunyai ciri-ciri graf fungsi trigonometri. So dia ada ciri-ciri graf fungsi trigonometri. So apakah ciri-ciri tersebut? So jadi kamu tengok ni ya. Dia graf-graf dia lah, bentuk-bentuk ni. So ada macam-macam. Okey. So jadi ciri-ciri dia terdapat dalam subtopik yang kita nak belajar ni, iaitu graf fungsi, sinus, cosinus dan tangent. Okey, kalau ada apa-apa soalan, just boleh buka mic saja atau tanya, atau kamu kalau malu boleh mesej je, sebab cikgu boleh baca dekat dekat handphone cikgu ni. Sebab cikgu pasang dua ni. Satu handphone, satu ni, sebab masa cikgu mengajar, cikgu tak boleh nampak apa yang kamu cakap. So jadi cikgu kena buka ni sekiranya ada soalan. Okey, so jadi yang pertama kita nak tengok apakah ciri-ciri graf fungsi y sin x, y sama dengan cos x dan y sama dengan tangent x bagi x di antara 0 hingga 360 darjah. Okey, so jadi ini dia suruh guna GeoGebra. So jadi kita tak ada benda ni, bukan tak ada, kita pergi ke aktiviti yang lebih mudah lah. Okey, kita pergi ke aktiviti yang nombor 2 ni. Yang ni senang sikit, sebab kamu ada kertas graf. Bukan, kamu ada kalkulator dan kamu ada buku teks. So jadi kamu rujuk muka surat 185. Okey, so jadi kita nak buat aktiviti ya. Okey, ada Nivida Tikaran masuk. Okey, terima kasih Nivida. Salah satu sebab cikgu buka ada handphone, senang cikgu nak add lah kawan-kawan kamu. So kira tak adalah cikgu buka tutup. Okey, so jadi keluarkan kalkulator. Okey, keluarkan kalkulator macam ni. Ini cikgunya guna digital lah. Okey. Okey, masing-masing semua dah sedia ya. Okey, okey, so jadi dalam aktiviti ni kita nak cari nilai sin x apabila sin x sama dengan kosong. Okey, sin x sama dengan kosong. So dapat berapa? Okey, ada Akid. Terima kasih Akid datang kerana hadir. Okey, so jadi kamu tekan, okey, macam nak cari sin x ni. So kamu tekan sin. Okey, di Paruvina. Okey, dia masuk juga. Terima kasih kerana hadir. Okey, bagi yang baru masuk, sekarang kita tengah bincang topik graf sin x, cos x dan tangent x. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 185 ya. Okey, so jadi kita masukkan nilai sin x sama dengan kosong. So jadi kamu tekan, okey, cikgu ulang balik. Tekan sin ni kat kalkulator, kamu nampak ni ya. Sin, lepas tu kamu tekan kosong. Okey.
Lepas tu kamu tutup kurungan. Okay, dah dapat tu kamu tekan equal. So jadi kita dapat kosong. Okay, so kita dapat kosong. Okay, soalan kedua. Okay, siapa nak cuba nilai sin 15 ni? Okay, boleh type. Okay, Afiq Daniel, terima kasih datang. Saja kalau kamu malu, kamu mesej dekat situ, berapakah nilai sin 15? Cuba kamu tekan. Cikgu pun nak dengar suara kamu dengan feedback kamu. So jadi berapakah nilai sin 15? Cuba tekan kalkulator. Ni cikgu ajar yang mudah-mudah dulu. Cikgu tak masuk yang susah-susah lagi. Okey. So kita belajar mudah-mudah. Okey, cuba tekan berapakah nilai sin 15? Tekan sin 15. Cuba tekan macam ni. Ada siapa-siapa nak jawab atau kalau malu boleh mesej je dekat ruangan chat. Ada yang nak cuba? Kalau kamu ada yang jawab ni, bolehlah cikgu bagi markah band, markah tinggi sikit. TP5 ke, TP4 ke. Okey, ada siapa-siapa nak jawab? Okey, sini kat sini ada Rita Devi. Rita Devi mencuba. Okey, so jadi Rita Devi dia kata 0. Sekejap, cikgu tak nampak pula. Okey, Rita Devi kata 0.2588. Okey, so jadi kita tengok, kita check ya. Okey, di kalkulator ni sebab dia pelik sikit, dia keluarkan macam tu. Okey, dia boleh tukar decimal. Ni yang baru punya series. Tu yang dia keluar, bukan equation tadi. So jadi jawapan kita ni lah. Betul lah kamu dapat. Dia dapat macam yang nilai yang cikgu dapat ni 0.2588. Dia ada panjang-panjang lagi tadi kan, tapi kita bundarkan sampai tempat 4 titik per puluhan. So jadi kat sini jawapan dia adalah 0.2. Okey, sebab cikgu tak muat, so jadi cikgu tak boleh nak lukis lah kat sini. So jadi ini nilai dia kat sini. Okey, 0.2588. Okey, sekarang kita tekan pula sin 30. Okey, sin 30. Okey, ada siapa nak cuba? Okey, siapa nama? 0.5. Siapa tu? Rupashri ke? Siapa yang jawab tadi? Rupashri Okey, bagus. Kita tengok sin 30. Sin 30. Okey, so kita dapat 0.5 lah. Okey, so 0.5 betul. Okey, so jadi kita dapat sini 0.5. Okey, lepas tu okey, kalau kamu nak mesej pun tak apa, bagus macam tadi. Okey, sekarang kita cari sin 45 darjah. Okey, sin 45 darjah. Okey, berapakah nilai yang kamu dapat? Sebut nama. 0.701. 0.70. Okey, siapa tadi yang cakap? Pavitra. Okey, bagus. Kita tengok sin 45 darjah. Okey, so 0.7071. Okey, so jadi ni, okey, sebab cikgu besarkan sikit lah supaya cikgu boleh muat tulis kat sini. So jadi sini 0. Cikgu dah tukar mata pen yang lebih kecil. Okey, lepas tu sekarang kita cari pula sin 60. Okey, boleh mesej saja. Mesej saja tu cikgu pun senang ni. Okey, Rupashri kata 0.866. Okey, kita cuba check sin 60. Okey, so jadi dapat 0.8660. Okey, betul lah. 0.8660. Okey, sekarang kita cari pula untuk sin 75. Okey, sin 75. Ada yang nak cuba, boleh type dekat mesej. 0.965.
Okey, so 0.9659. Okey. Okey, betul. Syari 0.9659. Okey, so jadi yang terakhir ni ada wakil lelaki nak cuba. Okey, Rita Devi bagus. Rita Devi. So Rita Devi kata 1. Okey, kita tengok sin 1 sin 1 pula. Sin 90. So kita dapat 1. Okey. Okey, jadi yang lain-lain ni bukan kita nak buat. Okey, ini sebagai aktiviti saja. Okey, kita sekarang ni nak lukis graf sin. Okey, apa sebenarnya yang cikgu nak buat ni sebenarnya? Okey. So jadi apa yang cikgu nak sebut ni adalah cikgu nak lukis graf sin. Alamak terpadam. Okay, so tadi ni kita dapat sini kosong. Okey, sin 15. Sin 15 0.258. Lepas tu sin 30 0.5. Okay, lepas tu sin 45 darjah. So 0.7. Okay, so jadi aktiviti ni sebenarnya kita nak lukis graf lukis graf sin. So jadi cikgu akan lakarkan lebih kurang saja, sebab kita tak lukis graf betul-betul. Ni nak bagi kamu gambaran saja. So jadi x ni adalah untuk paksi x lah. Okey. Dan sin x ni adalah untuk paksi y. Okey, sekarang kita dah ada dua koordinat. Okey, yang pertama kosong. Okey, so kosong. So titik kosong sinilah. Cikgu pakai pen merah lah, lebih jelas sikit. Okey, so ini titik kosong. Okey, lepas tu ni 15 0.2588. Okey, kalau nak betul detail memang tak dapat lah. Okey, so jadi cikgu assume sini 15. Kat sini lebih kurang. Okey, katakan cikgu letak sini 2. Bukan 2. Ni adalah 0.2. Ni 0.4, 0.6, 0.8, dan ini adalah 1.0. So jadi cikgu tandakan titik 15 0.2588. So jadi lebih kurang sinilah. Okey, tengah-tengah lah. Okey, atas sikit lah sini. Okey, dia tak tepat. Ni sebab ni cikgu tengah lakar, bukan lukis lagi ya. Lakar. Okey, so jadi yang ni sin 30 dengan 0.5. Sin 30 sini dah 15, sini adalah 30 lah. So jadi 30 so 0.5. So lebih kurang kat sini lah, lebih kurang. Okey, cikgu bukan nak kata tepat, lebih kurang. Okey, lepas tu sin 45. Okey, 45 kat sini lah. So 0.7671. So lebih kurang dekat sini. Cikgu anggarkan saja ya, sebab nama pun lakar. Okay, lepas tu ini 60 darjah. So ini tak cukup, so jadi kena tambah sikit lah, kena adjust. So sin 60 kita dapat 0.8660. So sini. Okay, lepas tu sin 75. Sin 75 dekat sini. Okey, lebih kurang. Lepas tu lagi satu 90. Ini satu. So jadi kita dah nampak ya, graf tu makin lama menaik. Okey, so jadi dia dalam bentuk kuadratik. So jadi dia bukan budak lurus tau. So jadi kita sambungkan saja.
Okey, so jadi ni graf ni nama dia adalah graf sama dengan Y sama dengan sin X ya. Okey, tapi ni jumlah di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, jadi cikgu nak bagi gambaran macam mana graf sin X, cos X, tangent X tu dilukis. Okey, ini basic saja. Cikgu tak adalah nak cerita pasal cos tangent ni. Cikgu nak bagi kamu bayangan. So jadi daripada aktiviti kita kat sini, apa yang kita boleh simpulkan, inilah hasil yang kita akan dapat kalau lukis betul-betul lah. Ni kita akan dapat graf sin X dia rupa dia macam ni. Ni tak adalah kita macam hafal je terus. Okey, asal graf sin X dia bentuk macam ni. So macam mana boleh dapat benda ni? Benda yang ni lah, yang bentuk macam bentuk ni kan. Macam mana boleh dapat dia ni? Macam mana boleh dapat benda ni? So benda ni dia dapat melalui yang aktiviti yang kita buat tadi. Yang tadi kita buat tadi daripada sini sampai sini sahaja. Yang balance ni ni kita tak buat. Okey, sebab cikgu nak bagai pengenalan saja macam mana daripada dia dapatkan bentuk macam ni. Okey, so jadi daripada aktiviti ni kita boleh, apa yang maklumat yang kita boleh dapat ya? Apa maklumat daripada graf sin X ni, apa yang maklumat yang kita boleh dapat? Okey, so jadi ini adalah bentuk graf Y sama dengan sin X. So jadi maklumat yang kita boleh dapat, okey, yang pertama, okey, dia cakap kat sini mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 90. So paling tinggi nilai dia adalah 1 dan paling minimum pun nilai dia adalah negatif 1. So maksudnya kalau kamu tengok dia kata sin X sama dengan 2, sin X sama dengan 4, ni salah, total salah. Sebab dia tak akan dapat 2, 4. Paling tinggi nilai dia 1 atau negatif 1. Okey. Okey, so jadi lagi satu maklumat yang dia beritahu, nilai tadi nilai maksimum dan minimum. Okey, kemudian dia memintas pada paksi X 180, 360. Okey, ni dia memintas kat sini. Ini yang dipintas. Cikgu padam jap. Okey, pada paksi X dia pintas pada titik 0, titik 180 dan titik 360. Okey. Okey, kalau untuk paksi Y pula, okey, dia pintas pada sini sahaja. Okey, paksi Y. Ni kan paksi Y kan? So jadi dia pintas dekat sini saja. Okey. Okey, itu adalah graf untuk sin X. Okey. Okey, sekarang kita pergi pula macam mana bentuk lukisan untuk cos X. Okey, sebab dia rakaman, so jadi dia campur dengan Google Meet, dia memang akan ada hang sikit lah. Okey, so jadi ini adalah graf cos X. Okey, so cos X, so jadi sama macam tadi. Okey, katakan cikgu buat table X, ini adalah cos X. So jadi cikgu ambil titik ni saja, ambil titik kosong, X dia kosong, lepas tu titik dia 90, 180, 270 dan 360. Okey, so jadi kalau cikgu tekan kat sini kalkulator dia. Okey, yang pertama cos, yang first adalah cos kosong kan. So cos kosong kita dapat nilai dia adalah 1. Okey, cos kosong adalah 1. So jadi 01, inilah titik koordinat dia, 01. Tanda situ. Okey, lepas tu cos 90 pula. Okey, cos 90, cos 90 kita dapat kosong. So kita dapat kosong. So jadi 90 kosong. So kita tanda sini. Okey, kalau tak nampak cikgu zoom lagi sikit. Sekejap ya. Okey, lepas tu
cos 180. Cos 180. Okey, so kita dapat negatif 1. So sini negatif 1. Okey, lepas tu okey, ada siapa-siapa nak jawab cos 270? So jadi ni titik ni dengan titik ni kita tandakan dekat sini. Okey, cos 270. Ada yang siapa nak cuba? Cos 270. Boleh type dekat ruangan chatting. Okey, Rupashri jawab kosong. Okey, so cos 270 kosong. Okey, so jadi sini kosong. Betul. Tahniah Rupashri kerana berani menjawab. Dan betul pula kamu jawapan kamu. Okey, soalan-soalan yang cikgu tanya ni soalan mudah-mudah sajalah. Okey, lagi satu cikgu tanya ni sebab nak tahulah kamu ni ada yang dengar ke atau yang ni. So jadi cikgu nak tengok apa kamu punya feedback. Okey. Okey, lepas tu cos 360 so sama juga. Rupashri pun dah jawab dah. Dia kata 1. Okey, kita check betul ke sama dengan 1. Okey, cos 360 dapat 1. So jadi sini dapat 1. So dah dapat titik ni, kita pun sambungkan. Okey, so inilah graf cos X. So jadi tadi kita dah belajar graf sin X. Graf sin X bentuk dia macam ni. Ni adalah sin X. Kalau rupa macam ni, cos X. Okey. So sama macam tadi, nilai maksimum kat sini adalah 1 apabila X sama dengan 0. Dan minimum dia negatif 1 apabila X sama dengan 180. Okey, 180 dapat negatif 1. So jadi pintasan pun samalah. Okey, 90, 270. Okey, 90 dan 270. Dan pintasan pada Y sama 1, yang inilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada tangent X. Okey, so tangent X sama juga. Kita macam mana cikgu nak ajar macam mana dia dapat dia. Okey, so sama macam tadi, kita buat jadual. Okey, bukan jadual bertugas ya, jadual untuk tangent lah. So ini adalah tangent X. So kita mulakan dengan nilai ini, nilai X dia. Kita masukkan nilai ni. Okey, so 0, 90, 180, 270 dan 360. Okey, so jadi okey, so jadi yang pertama ni cikgu tunjuk dulu lah. Okey, so jadi sekarang kita tangent ya. Hati-hati ya. So jadi tekan tangent 0. So kita dapat 0. So tadi 0, 0. So jadi kita tandalah sini. Graf dia dekat sini. Okey, lepas tu sekarang kita nak buat tangent 90. Okey, kalau kau tengok tangent 90 ni dia macam ni kan. Okey, so kenapa? Okey, kita tengok sini. Okey, tangent 90. So katakan so jadi math error. Kalau kamu tekan dekat calculator pun sama. Dia akan keluar math error. Apa maksud math error ni? Okey, maksudnya dia berada pada infinity. Okey. Maksudnya tangent 90 darjah ni nilai dia infinity. Okey, dia tak akan touch. Katakan ni titik 90 darjah. Ini garisan 90 darjah. Okey, ya. Cikgu zoom lebih supaya lebih jelas lagi. Jelas dan nampak. Okey, so jadi tadi kita dah cari tangent 90 darjah. Kamu jangan tulis math error pula. Okey, jangan tulis macam ni. Calculator tu math error tu maksudnya infinity lah. Nilai dia infinity. Nilai dia tak terhingga. Okey, tak terhingga. So jadi nilai dia tak terhingga. So nilai dia tak, dia akan sini. Dia akan sampai habis lah. Tapi dia tak akan touch dengan garisan putus-putus ni.
Okey. So itu sebab dia graf dia jadi macam ni. Okey. Okey, sama juga dengan yang bahagian bawah ni. Sekejap ya, komputernya jadi hang sekejap. Okey, so jadi sekejap ya. Okey, so jadi tadi nilai dia tadi 90, kita dapat infinity kan. Okey, ni ada terbergerak ni, itu yang sepatutnya kat sini ni. Ni kosong, ni kosong. Ni X, ni tangent X. Okey, sekarang kita nak tengok pula untuk, so jadi infinity, ini pun infinity. So jadi ni sekarang kita nak tengok 180. So tangent 180. Okey, ada soalan nak tanya ke? So tangent 90 kita dapat kosong. So itu sebab kita tanda kat sini kosong. Okey, dan seterusnya lah. Okey, 270 ni kita akan dapat infinity. Tu yang graf dia jadi macam ni. 360 jadi kosong balik. So jadi untuk graf tangent, bentuk dia macam ni. Okey. Okey, sekarang sebagai latihan pengukuhan. Okey, sebagai latihan pengukuhan. Okey, cikgu nak apa ni? Kita cuba jawab soalan latihan kendiri 6.2a. Okey, soalan 1a. Soalan 1a dia kata, tentukan sama ada setiap graf trigonometri ialah graf sinus, cosinus atau tangent. Okey, ada siapa-siapa nak jawab? Okey, ni graf apa ni? Graf sinus ke, cosinus ke atau tangent? Okey, tadi baru je kita belajar. Boleh type atau ni. Okey, so jadi kat sini Najwan ada pun laki, wakil lelaki kat sini. Tahniah, cikgu ucapkan. Okey, sinus. Okey, yang Najwan kata ini adalah sinus. Okey, sekarang kita tengah ni buat yang A ni Okey, Rita Devi kata dia adalah sin atau tangent. Okey. Tadi tadi hasil daripada kita belajar tadi. Okey. Ni graf sin. Ni bentuk graf Y sama dengan sin X. Okey, kalau graf cos X, bentuk dia macam ni. Dia start daripada 1. Kalau sin dia mesti start dengan kosong. Ini cos X. Okey, so jadi untuk yang tangent, graf dia macam ni. Okey, so jadi cikgu ulang balik semula. Soalan yang pertama ni, apa jawapan dia? Yang 1A ni, graf sin ke graf cos? Cikgu bagi peluang lagi sekali. Graf cos. Graf apa? Cos. Cos. Okey, siapa yang jawab tadi tu? Siapa nama dia? Pavitra. Pavitra, okey. Pavitra kata dia adalah graf cos X. Okey. Tahniah, itu betul lah. Okey, so ini adalah graf cos X. Ni kan bentuk dia sendiri. Tapi dia tak adalah sampai nak lukis sampai habis. Ni biasalah soalan dia takkan sebiji keluar macam ni. Okey, dia akan keluar sekerat je macam ni. Contoh macam ni kan. Itu yang kamu keliru tu. Okey, tak tahniah. Okey, lepas tu Afiq Daniel pun ada jawab juga, bagus. Dia kata cos, graf cos. Okey, bagus, tahniah, berani mencuba. Okey, respon macam ni yang cikgu suka kamu kamu aktif dalam kelas cikgu lah. Okey, lepas tu kita tengok pula untuk graf untuk soalan B. Okey, soalan B ni dia graf sin ke, cos ke atau graf
tangent. Okey. Boleh type dekat situ. Kalau malu nak. Okey, kat sini Najwan kata sin. Afiq kata tangent. Dan Rita Devi kata tangent. Okey. Okey, so jadi kalau kita tengok sini dia bermula dengan 90 bukan kosong. So jadi kalau kita tengok graf yang kita balik pula yang kita belajar tadi tu. Graf ni kan nampak macam ni. Yang ni nampak tak? Dia mula dengan 90. So B ni adalah graf tangent. Okey. So tahniah untuk Afiq dan Rita Devi dan Najwal. Bagus kamu mencuba. Berani mencuba. So salah ke betul ke tak apa. Okey, maksudnya kamu berfikir untuk cara jawab. Okey, bagus. So jadi boleh teruskan usaha kamu ni lah. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke soalan C. Ni 180 ke 360. So kamu rasa-rasa graf apa? Okey, Afiq kata sin. Okey, ada lagi yang nak cuba? Dia keluarkan sekerat-sekerat je. Sin. Okey, 180 hingga 360. So jadi ini adalah graf sin Betul. Afiq dah jawab. Dia adalah graf sin. So jadi kalau kita tengok balik gambar rajah yang kita belajar tadi dalam buku teks. Ini kan dia kata sudut dia di antara 180 hingga 360. So graf dia yang ini. Ni. So sebab kita kata dia adalah graf y sama dengan sin x. So jadi kesimpulan dia kat sini, kamu memanglah kita ingat graf dia bentuk macam ni. Tapi kadang-kadang soalan dia tak akan keluar bentuk macam ni. Adakah keluar bentuk yang macam ni, atau dia keluar bentuk yang macam ni. Dan kamu kena tahu tengok sudut dia. So, jadi tahniahlah okey kepada yang menjawab. Okey, yang lain-lain tu yang tak jawab tu mungkin segan-segan lagi nak jawab. Okey, cikgu tak marah pun. Cikgu pun boleh bagi markah PBD kamulah aktif untuk dalam kelas cikgu. Okey, sekarang kita pergi ke soalan 2. Soalan 2 dia suruh lakar. Okey, ni tadi cikgu dah ajar lakar. Okey, tak apa, kita buat sama-sama ya. Okey, so dia kata lakar y sin x dengan sudut 90 hingga 270. So jadi kita buat jadual dulu. Okey, x sini adalah sin x. Ni adalah apa? Masukkan sudut. Ni lah bermula dengan 90 tau, dengan start dengan kosong. So kita letak sini 90 darjah. Lepas 90 darjah kita letak 180. Lepas tu 270. Okey, dah buat ni, kita tekan kalkulator. Okey. So jadi tekan kalkulator. Okey, so yang pertama sin 90 kita dapat 1. Okey. Lepas tu sin 180 sin 180 kita dapat kosong. Dan lagi satu sin 270 negatif 1. Okey, dah dapat ni. Kita dah ada data. So kita lukis graf. Okey, so jadi lakar ni dia punya skala tu lebih kurang je. Tak perlu nak tepat-tepat sangat, tapi besarnya tu konsisten lah. Janganlah terlalu besar sangat, besar atau kecil sangat. So ni sin x, ni adalah x. So jadi x kita bermula dengan 90 darjah. So sini adalah 90 darjah. So cikgu letak sini lebih kurang, sini adalah 180. Tapi sebab cikgu nak buat besar sikit, so cikgu letak sini 180. Okey, ni padam balik. So
So ni adalah 270. Okay, so jadi yang pertama, okay, so jadi ni atas ni adalah 1, bawah ni adalah negatif 1. Sebab kita tahu side X paling tertinggi pun nilai dia adalah 1 dan paling minimum nilai dia adalah negatif 1. So yang pertama nilai dia adalah 91. So 91. So tanda dekat sini, cikgu ambil pen merah lah. So untuk bezakan dia, so ni adalah 90, 91. Okay, lepas tu 180 kosong. So 180 kosong, so kat sini. Okay, lepas tu 270 negatif 1. So 270 negatif 1. Okay, so jadi kita dah dapat 3 titik ni kan. Janganlah buat garis lurus, sebab kita tahu graf sin X kan dia bentuk dia macam ni, curve. So jadi kamu punya ni pun kena bentuk curve jugalah. So buat bentuk curve. Okay, so ini jawapan dia. Okay, ini untuk jawapan soalan 1A. Okay, kalau tak sempat salin yang ni, jangan risau, kamu boleh screenshot atau kamu boleh tengok rakaman nanti balik semula. Okay. Okay, so jadi itu adalah untuk soalan 2A. Okay, sekarang kita nak cuba soalan 2B. Tak pun 2B ni cikgu biarkan kamu buat sebagai kerja rumah. Okey, yang cikgu tunjuk satu ni kamu buat kerja rumah ya, homework kerja rumah. Okey, nanti kamu buat di rumah. Memang kamu dah kat rumah pun. So jadi buat di kamu punya tugasan lah. Okay, sekarang kita nak tunjukkan soalan 3. Okey, soalan 3 ni cikgu boleh tanya kamu sebab dia lebih kepada open question. Ya, biasalah kalau bila gerak-gerakkan ni dia akan jadi hang. Sebab dia salah satu masalah dia bila cikgu rakam Google Meet akan jadi macam tu. Komputer ni dia akan jadi slow sikit. Dan cikgu buka video muka cikgu kan. So jadi dia akan jadi slow sikit. Okey, soalan nombor 3 dia kata, okey, dia bukan dia kata dia type dia type. Dia bukan type dia. Yalah type kan. Okey. Soalan nombor 3 ni dia kata rajah di sebelah menunjukkan 3 graf trigonometri bagi sudut di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, kenal pasti graf 1. Okey, graf 1 yang ni. Yang ni, graf 1. Jangan tengok yang lain, graf 1 ni je. Okey, kamu rasa siapa nak jawab? Boleh type dekat mesej. Okey, graf 1 tu dia graf apa? Graf sin ke? Graf tan. Graf tan. Graf tangent. Siapa yang jawab tadi? Pavitra. Pavitra. Okey, bagus Pavitra. Okey, so jadi graf 1 ni adalah graf tangent. Okey, bagus Pavitra. Itu tepat. Okey, soalan yang kedua. Graf nombor 2 ni graf nombor 2, cuba padam balik ni. Graf nombor 2 ni, yang ni. Okey, ada siapa-siapa nak cuba? Boleh type dekat mesej atau boleh cakap open question. Okey, so jadi kat sini Afiq Daniel kata dia adalah graf cos. Ya ke cos? Okey, ada tak siapa-siapa? Sin. Okey, siapa yang tolong tadi? Pavitra. Pavitra lagi. Okey, bagus Pavitra, kamu sangat aktif hari ni. Rita Devi Najwan pun jawab juga sin ya. Okey, so graf 2 ni adalah sin. Okey, graf sin. Okey, graf sin. Okey, tak apa, Afiq Daniel kalau tersilap pun tak apa. Berani mencuba. Okey, so jadi yang tersilap tu mungkin terkeliru Okay, cikgu ulang balik. Bila sin ni dia graf dia akan bermula dengan kosong ni macam ni. Untuk cos dia akan mula dengan 1. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga Rita Devi dah jawab. Tak sempat cikgu tanya, dah terjawab. Okey, graf ketiga ni adalah graf cos. Okey. So jadi kamu dah kenal lah apa mana satu graf sin, cos dan tangent. Okey, sekarang kita pergi kepada
nilai minimum graf 1. Okey, so jadi cikgu padam balik. Okey, ni graf 1. Graf 1 yang ini. Okey, ini adalah graf 1. Okey, graf 1 nilai minimum dia berapa? Nilai dia kosong ke, infinity ke, 1. Minimum dia nilai paling kecil. Sorry. Apa dia? Kosong. Okey, so jadi tadi cikgu tanya soal minimum kan. So minimum nilai titik dia adalah kosong. Yang ni. Okey, kosong. Okey, sekarang untuk graf 1, berapakah nilai maksimum dia? Maksimum nilai yang tertinggi. Okey, nilai tertinggi yang ni nilai tertinggi kat sini. So jadi nilai dia infinity. Okey, nilai dia adalah infinity. Tidak tertakrif lah. Kalau dalam buku teks, nilai dia adalah tidak tertakrif. Tidak tertakrif ni maksudnya nilai dia infinity lah. Okey, untuk graf nombor 2 pula. Graf 2. Kepada sekejap bagi kamu tak keliru. Okey, ini adalah graf 2. Okey, berapakah nilai maksimum untuk graf 2? Graf 2 kat sini. Berapakah nilai maksimum untuk graf 2? Ada siapa-siapa dah jumpa? Okey, Rita Devi kata nilai maksimum dia adalah 1. Okey, betul. Dan nilai minimum untuk graf 2, okey, negatif 1. Kamu jawab negatif 1. Okey, betul negatif 1. Tapi kita sekarang merujuk kepada graf yang dia bagi ni. Okey, so jadi graf yang dia bagi ni, nilai minimum dia adalah kosong. Kalau ikutkan graf memang betul lah. Nilai minimum untuk graf cos X negatif 1. Tapi kita rujuk kepada graf yang dibagi kat sini. So nilai minimum dia adalah kosong. Okey. Okey, tahniah Rita Devi, sangat aktif hari ni menjawab soalan cikgu. Okey, soalan nombor 3. Berapakah nilai maksimum dan minimum bagi graf nombor 3? Graf nombor 3 yang ni. Cikgu tukar color dia. Tukar color lain lah. Sekejap. Okey, ada siapa-siapa nak cuba graf nombor 3? Graf nombor 3 yang ni. Okey, so jadi Dewi kata okey, nilai minimum untuk graf 3, okey, nilai dia adalah 1. Dan lagi satu, okey, kat sini titik dia adalah 0.90. Okey, bukan 90 ya. Nilai dia adalah 0. Sebab kat sini titik nilai dia adalah 0. Okey, tak apa Rita Devi, berani mencuba. Okey, so jadi kat sini biasalah soalan dia akan bagi trik-trik sikit. Okey. Pelajar akan terpilih 90. Sebenarnya titiknya kita ambil titik nilai X. Okey. Okey, sorry. Tadi nilai dia pertama 1. Okey, betul-betul. Tadi sorry ya, Rita Dewi jawab betul tadi. Iaitu 1 dan 90. Okey, jap ya. Kita tengok soalan lain. Okey, so jadi soalan 4 dan 5 ni. Soalan 4 dan 5 ni. Soalan 4 dan 5 ni cikgu tinggalkan kamu sebagai tugasan ya. Tugasan.
kamu untuk minggu ini. Okey, so jadi kelas kita sampai sini saja. So jadi sebelum kita berakhir, ada tak apa-apa soalan sebelum kita nak berakhir ni? Ada apa-apa nak tanya ke atau share ke sebelum kita kelas kita habis? Okey, tak ada ya. Okey. So kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi masuk ke kelas cikgu ya. So untuk kehadiran, cikgu akan share lagi sekali di ruangan chatting. Okay, kehadiran lebih kurang, kalau tengok sini ada 13, mungkin ada dah 10 ni tu lah. Okay, kehadiran mungkin ada 9 atau 10. Okay, so itu adalah graf apa ni? Dia ada apa tu? Sorry, cikgu dah bagi link kehadiran. Okay, so kalau tak ada apa-apa, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada, cikgu nak tengok senarai siapa yang ada ya. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Afiq Daniel, Akid, Zed Xiao Tong, Najwan, Nividia, Tinakaran, Parovina, Pavitra Suresh, Rita Devi dan Rupashri. Okay, terima kasih kerana sudi masuk kelas cikgu ni. So jadi cikgu harap kamu konsisten lah datang kelas cikgu. Lepas tu kalau cikgu tak sempat, kadang-kadang cikgu akan bagi link YouTube lah yang cikgu buat. So jadi cikgu juga ada kongsikan kamu modul pusat tuition Rakyat Selangor. Yang tu pun kamu boleh buat juga tu. Okay, cikgu step by step cikgu bagi solution. So kamu tinggal salin jawapan dan fahamkan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih. Selamat maju jaya lah. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, terima kasih semua ya.